Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlu uhdatan min lisani yafqahu qawli. Saya Muhammad Irfan bin Muhammad Izwan. Saya merupakan salah seorang pelajar Mahat Tahfiz Al-Quran Misbahul Falah. Doa yang saya lafazkan tadi juga pernah doakan oleh Nabi Musa AS supaya dipermudahkan urusannya untuk berhadapan dengan Fir'aun laknatullah. Dengan yang demikian, Nabi Musa juga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan seorang pembantu untuk membantunya menghadapi Fir'aun laknatullah itu, iaitu Nabi Harun AS. Hari ini saya akan bercerita sedikit tentang Nabi Harun AS. Nama sebenar Nabi Harun adalah Harun bin Imran bin Qahis bin Lewi bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Baginda ialah adik-beradik seibu Nabi Musa, diutuskan untuk membantu Nabi Musa AS memimpin Bani Israel ke jalan yang benar. Firman Allah yang bermaksud, dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebahagian rahmat kami, iaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi. Nabi Harun AS dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi Musa AS. Beliau yang fasih berbicara dan mempunyai pendirian tetap sering mengikuti Nabi Musa AS dalam menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Nabi Musa sendiri yang mengakui saudaranya fasih berbicara dan berdebat seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan berdusta. Sepanjang peninggalan Nabi Musa AS untuk bermunajat di Tur Sina, Nabi Harun AS juga diberikan amanah untuk mengawasi dan memimpin penduduk Bani Israel daripada melakukan kemungkaran, apalagi menyekutukan Allah dengan benda lain. Nabi Musa AS berkata kepada Harun AS, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikikanlah. Jangan kamu mengikuti jalan orang yang melakukan kerosakan. Bagaimanapun, sepanjang permergian Nabi Musa AS ke Tur Sina, berlaku ujian terhadap Bani Israel. Sebilangan mereka menyekutukan Allah dengan menyembah anak lembu yang diperbuat daripada emas oleh Samiri. Mereka menyembah patung lembu itu selepas terpedaya dengan tipu helah Samiri yang menjadikannya sehingga boleh bercakap. Nabi Harun AS sudah mengingatkan mereka kelakuan itu adalah dosa besar. Namun, segala nasihat dan amarannya berkenaan itu tidak dipedulikan. Selepas bermunajat selama 40 hari, Nabi Musa AS kembali kepada kaumnya dan alangkah terkejutnya Nabi Musa AS dengan perbuatan menyembah patung lembu itu. Nabi Musa AS bukan sahaja marah kepada kaumnya, malah Nabi Harun AS juga sendiri turut ditarik kepalanya dan janggutnya. Nabi Musa AS bertanya kepada Nabi Harun AS, "Wahai Harun, apa yang menghalangi engkau daripada mencegah mereka ketika engkau melihat mereka sesat? Apakah engkau tidak mengikut aku atau engkau mendahului perintahku?" Dan Nabi Harun AS berkata, "Wahai anak ibuku, janganlah engkau rengut janggutku dan janganlah engkau tarik kepalaku. Sesungguhnya aku takut engkau akan berkata, engkau adakan perpecahan dalam Bani Israel dan engkau tidak pelihara perkataanku." Kemudian Nabi Musa AS mendapatkan Samiri, lalu berkata, "Pergilah kamu dari sini bersama pengikutmu. Patung sapi itu yang menjadi Tuhanmu akan aku bakar. Kemudian aku akan hanyutkannya ke dalam laut. Kamu dan pengikutmu pasti mendapat seksa." Nabi Harun AS hidup selama 122 tahun. Baginda wafat 11 bulan sebelum kematian Nabi Musa AS di daerah Al-Tih,
iaitu sebelum Bani Israel memasuki Palestin. Mengenai Bani Israel, mereka memang degil, banyak soal dan sukar dipimpin. Namun, dengan kesabaran Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS, mereka dapat dipimpin supaya mengikuti syariat Allah seperti terkandung dalam Taurat ketika itu. Selepas Nabi Harun AS dan Nabi Musa AS meninggal dunia, Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun. Namun selepas Yusha mati, lama-kelamaan sebilangan besar mereka meninggalkan syariat yang terkandung dalam Taurat. Malah ada kalangan mereka yang mengubah hukum di dalam kitab berkenaan sehingga menimbulkan perselisihan dan perbezaan pendapat, akhirnya menyebabkan perpecahan Bani Israel. Itu saja daripada saya. Jika ada kekurangan dan kelemahan, itu daripada diri saya, dan kebaikan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.